Kembali dalam koresponden bernama. Kebanyakan daripada kita menghadapi masalah kewangan yang serius ketika ini, ditambah pula dengan era pandemik yang makin memburukkan keadaan. Walaupun sektor ekonomi telah dibuka semula, tidak semudah untuk mendapatkan semula kedudukan kewangan seperti sebelum ini. Tak kurang juga ramai yang tidak dapat menyelamatkan diri daripada bebanan hutang dan juga diisytihar muflis. Dan hari ini di koresponden bernama kita akan membawakanlah topik mengenai rancang kewangan elak muflis. Dan untuk itu kita ada tetamu jemputan yang saya kira tidak perlu diperkenalkan lagi, iaitu Abang Abu yang merupakan mekanik kewangan. Assalamualaikum Abang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat bang Sihat, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey bang, sebagai permulaannya lah seperti yang kita tahu, sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan akibat daripada pandemik COVID-19 ini, seramai 10,317 telah pun diisytiharkan muflis ni. Dan berdasarkan statistik yang diberikan ini oleh Jabatan Insolvensi Malaysia ataupun MDL, menurut pandangan abang lah, selain daripada sektor ekonomi yang tidak dijalankan waktu itu, apakah antara faktor lain yang mungkin menyebabkan ramai antara kita yang menjadi muflis ketika pandemik ini? Alright, dia sebenarnya itu permulaan sebab dijangka akan meledak lagi. Ni dijangka. Sebab apa? Dia macam pandemik juga tau. Dia macam merebak kan. Selepas benda ni baru kita akan mula melihat lebih ramai juga yang akan seperti pandemik juga kan, hospital penuh kan. Sama juga lepas ni dalam era bankrupt ni dia akan ada banyak kes-kes yang kita akan mula lihat lah. Itu satu benda yang kita perlu tahu. Okey, soalan tadi kenapa sebenarnya benda ni berlaku selain daripada benda tu adalah satu sebab kekurangan awareness. Dia tak ada awareness mengenai bankruptcy ni sangat. Dia tak ada macam dia tak ada satu benda yang macam satu kempen ataupun satu kata-kata ataupun satu benda-benda yang mula memberi tahu mengenai bankrupt ni, apa kesan dia, apa yang akan berlaku. Sebab bila tak ada awareness ni, orang tak akan peduli sampai benda tu terjadi, baru terkiak-kiak nak cari banyak benda. Jadi itu satu sebab yang saya rasa kerana kekurangan awareness ni, mereka tak tahu nak buat apa. Contohnya, kalau dalam satu keadaan dia tak tahu nak buat apa kan, apa yang perlu dilakukan. Jadi benda-benda ni sebenarnya menjadikan seorang tu dalam sampai tahap macam tu. Kedua ni saya rasa bukan saja sebab ekonomi dan sebagainya, sebab habit ni sendiri. Kan kalau kita tengok di era-era sebelum COVID ni, habit kita ni macam mana? Habit perbelanjaan kita, habit kita dapatkan satu. Dia jadi satu habit tau. Bila habit ni dia susah nak tukar. Tak kisahlah dia ekonomi baik ke buruk ke, habit tu akan terus juga. Ini yang berlaku di era COVID ni. Walaupun tak ada kerja, walaupun tak ada pendapatan disebabkan pelbagai isu-isu kan, mungkin dibuang kerja ataupun terpaksa tutup perniagaan dan sebagainya, tapi habit tu tak berubah. Habit sama juga, masih nak makan, masih nak berbelanja, masih nak ni. Jadi ini adalah antara faktor selain daripada mungkin penutupan ekonomi dan sebagainya lah. Ini daripada pandangan saya sendiri, mungkin salah tapi itulah yang saya nampak daripada apa yang berlaku. Jadi soalan tadi yang bila tanya tadi, saya rasa bukan hanya sebab benda tu, tepat sebab benda-benda lain juga ni lah. Itu yang saya nampak lah daripada pengamatan saya ni. Saya setujulah dengan abang tadi cakap lah mengenai habit kan. Sebab memang betul, walaupun di era pandemik ini kita tak ada duit tapi masih lagi makan di restoran mewah, masih lagi boleh keluar bershopping. Okey, seperti yang kita tahulah kan abang, sebelum era pandemik ataupun kalau kita imbas balik pada zaman-zaman dahulu waktu zaman ibu bapa kita, kebanyakan golongan muflis ni terdiri daripada golongan yang berumur lah. Tetapi pada era yang kini, golongan muda juga adalah antara golongan yang besar yang diisytihar muflis. Jadi apakah cara ataupun kaedah yang mungkin boleh dilakukan oleh seseorang individu itu bagi mengelakkan terjadinya muflis, terutamanya golongan muda ini? Muda-muda lagi dah muflis. So macam kita rasa rugilah dekat situ kan. Jadi apa yang mungkin boleh mereka lakukan bagi mengelakkan perkara ini daripada berlaku?
Sebenarnya saya rasa ada sesuatu yang macam orang cakap kan ada hikmah di sebalik benda yang berlaku. Sebenarnya benda tu juga telah membuka banyak minda anak-anak muda sekarang sebenarnya. Kita tak boleh cakap ramai anak muda yang sudah mula muflis kan. Itu ada sebahagian, tetapi disebabkan benda tu sekarang ramai anak muda dah mula sedar mengenai benda ni dan mereka melakukan banyak benda-benda baru yang mengambil peluang dengan ekonomi-ekonomi digital. Dan kalau kita tengok ramai anak-anak muda yang saya lah, yang saya memang berkecimpung ni, saya nampak mereka sudah mula mengubah pemikiran tu. Kalau dulu kita dah tahu memang diorang ni tak gerti nak simpan, tak ada duit, tapi sekarang dah berubah. Itu satu benda yang baik lah. Alright, di samping benda tu ada hikmah. Jadi saya nampak kalau anak-anak muda mula boleh mengambil peluang-peluang yang ada ni, saya rasa dia boleh mengatasi benda ni. Satu. Kedua, saya nampak bila dalam keadaan macam tu, dia ada satu benda yang kita panggil dia counselling tau, credit counselling, like untuk kita mula bawa credit counselling ni ke tempat-tempat anak-anak muda ni, kan? Sebab dia orang ni kadang-kadang dia orang susah nak pergi untuk nak dapat, ataupun dia tak tahu. Ramai sebenarnya tak tahu sebab benda ni kurang popular. Kalau kita tengok benda ni memang kurang popular lah. Lagi satu, benda ni juga ada satu, bila kita nak dapatkan advice macam ni, dia memerlukan kewangan sikit. Orang ni dah lah nak bankrupt, macam mana aku nak cek duit nak ada pergi, dan dia bukan murah tau. Kadang-kadang kita pergi agensi-agensi macam yang private lah untuk bagi counselling untuk orang berhutang macam nak say, dan charges dia is a lot kan. Jadi ini menjadikan kadang-kadang anak muda ni macam aku dah tak ada duit, macam mana aku nak pergi ni. Jadi pada saya dia memerlukan satu usaha daripada pihak-pihak berkuasa ni untuk bawa benda ni kan, bagi tahu apa dia punya implikasi, apa cara-cara dia, apa yang kita boleh buat dan sebagainya, supaya mereka dapat satu pengetahuan dan dia boleh betulkan. Kalau tak, anak-anak muda ni sifat dia macam ni, alah sudahlah, nanti aku nanti bankrupt, dia dah jadi macam tu kan. Jadi benda tu lah yang sebenarnya boleh merugikan. Jadi saya rasa itu satu. Lagi satu, bila kita tahu keadaan kita dalam keadaan yang teruk sangat, cuba kita berbincang dengan pihak-pihak yang kita mungkin berhutang tadi dan sebagainya, untuk kita ada ongoing payment tau. Maksudnya jangan komplit kita avoid. Salah satu sebab kenapa saya lihat daripada data yang saya ada dan saya pergi interview juga, saya tanya orang ni kan, satu sebab mereka ni datang ke tahap sampai bankrupt ni sebab mereka putuskan hubungan komunikasi dengan pihak yang meminjam atau sebagainya. Jadi itu menjadikan mereka tak dapat dikesan lalas, akhirnya mahkamah dan sebagainya kan. Jadi apa yang saya cadangkan adalah berbincang dengan pihak ni untuk meneruskan sedikit ongoing payment. Ada benda tu kita boleh buat. Itu satu. Ketiga, saya rasa perlu adanya pelajaran pendidikan sikit, ilmu kan. Kita perlu ada some ilmu dalam financial education kan. Itu satu yang saya nampak sangat rendah dekat negara kita ni. So ilmu kewangan ni di tahap yang sangat rendah, dan ini juga satu punca besar kenapa kita mungkin berada dalam satu keadaan yang sangat menakutkan. Bila saya dengar AKPK punya statistik dan sebagainya, saya rasa macam wow, this is like macam it's dangerous, so we should do something. Itu saya punya pendapat lah. Ini antara 3 benda yang mungkin boleh dilakukan, insyaAllah. Ya. Okey, Abang Abu, menurut Menteri Kewangan kita lah, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz, dia berkata kekurangan pengetahuan dalam pengurusan kewangan menjadi satu faktor penyumbang lah, macam Abang Abu katakan tadi kepada ketidaktentuan masa depan. Jadi bagaimana yang dikatakan kita ni mempunyai kedudukan kewangan yang stabil, dan di manakah tempat yang mungkin boleh kita rujuk dan pelajari untuk mengurus hutang dan kewangan kita ni? Right. Saya sangat setuju. Benda ni adalah benda yang perlu kita mula fikirkan. Lebih-lebih lagi bila dia datangnya daripada pihak Kementerian Kewangan tu sendiri, bagus. Dan perlu juga kita bawa benda ni kepada Kementerian Pelajaran juga. Sebab apa? Saya rasa ilmu ni perlu kita mula didik daripada peringkat rendah. Barulah kita boleh ubah benda-benda yang statistik yang kita tengok sekarang. Kalau benda tu kita tak bermula daripada sana, dia akan menjadi satu perkara yang susah. Dan tapi saya nak warning juga kat sini, jangan jadikan ilmu kewangan ni sebagai ilmu teori, jangan jadikan dia sebagai satu mata pelajaran, tapi jadikan dia satu curriculum activity. Dia ada aktiviti curriculum yang patut dijadikan sebagai satu curriculum penting dekat sekolah. Ini satu benda cara untuk kita mengubah benda ni. Kedua, saya rasa untuk mendapatkan kalau macam pengetahuan mengenai hutang dan sebagainya,
pihak kerajaan, pihak bank negara juga saya rasa menyediakan agensi-agensi tertentu untuk kita mendapatkan ilmu. Contohnya, kita ada AKPK untuk kita dapatkan macam mana kita nak menguruskan kita punya keadaan hutang kita. Jadi kita boleh dapatkan some ilmu kat situ. Itu satu cara juga untuk kita dapatkan ilmu-ilmu tertentu. Dan juga hari ini, Allahu Akbar, tak payah cerita, ilmu kewangan ni dia macam kat mana-mana boleh dapat. Masalahnya sekarang dia tak faham antara ilmu kewangan dengan ilmu pelaburan dan sebagainya. Ini adalah satu complication yang berlaku dekat masyarakat kita. Mereka pergi ke satu program pelaburan dan mengingat itulah ilmu kewangan. Itu silap. Sebab ilmu kewangan dia tak ada kena-mengena dengan pelaburan dahulu. Dia ada asas-asas dia dan sebagainya. Jadi cari ilmu-ilmu kewangan yang begitu. Dan benda ni kita boleh dapat dalam online kan. Kalau kita tengok online sekarang, dengan adanya online, kita ada smartphone ni, kalau tengok saja banyak apps-apps yang sebenarnya mendidik kita. Tapi pastikan kita jangan letak duit dan sebagainya, tapi kita boleh belajar. Alright, itu satu cara yang saya cadangkan untuk kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita dalam bidang kewangan ni. Tak perlulah kita macam nak bayar mahal-mahal untuk mencari ilmu pelaburan yang sebenarnya mungkin bukan untuk kita sebab kita belum bersedia. Jadi pada saya, dapatkan ilmu-ilmu dengan mungkin mudah sekali, baca buku, beli buku atau baca kan, baca buku kewangan. Lepas tu join banyak blog-blog kewangan yang kita boleh belajar. Jadi mulakan di situ, selepas tu kita bersedia masuklah seminar ke workshop untuk kita mula betulkan kita punya kewangan, insya-Allah. Itu pada pandangan Abang Abu lah. Okey Abang Abu, boleh mungkin Abang Abu jelaskan lagi mengenai, saya ada tadi kita berborak mengenai meter wang. Apa benda meter wang tu Abang Abu? Macam tadi kan, kita sebenarnya sebelum kita nak memulakan perjalanan kita, nak tahun 2022 ni nak sampai ni kan, dan kita perlu tahu di mana kita sekarang ni, apa keadaan kita. Jadi salah satu, of course, kita pergi dekat Sitos, Sikris, kita check, itu direct untuk kewangan kita. Tapi dari segi persediaan kita, di mana kita. Jadi sebenarnya dalam meter wang ni, dia akan memberitahu kita 4 level yang mungkin kita ada. Di mana kita sebenarnya? 4 level. Alright, bila kita buat satu benda ni adalah satu ujian. Alright, dia ada 25 soalan yang awak jawab, dan di situ awak akan mula melihat di mana anda. Dia ada 4. Satu yang dinamakan kronik. Ni kronik. Kronik ni, kalau anda dalam tu, maksudnya awak dalam keadaan sangat bahaya. Maksudnya mungkin perbelanjaan yang melebihi pendapatan tak ada, hutang yang banyak. Jadi orang ni apa dia kena buat? Kat situ kita bagi sedikit sedikit informasi apa yang patut dia buat. Awak kena track your money, awak kena mula menyimpan, kena urus wang keluar masuk, macam mana nak bayar bil, dan juga mendapatkan sedikit pendapatan. Banyak benda ni kita akan bagi tu apa patutnya kalau dalam kronik ni awak buat. Dan kita ada stable. Alright, stable ataupun sukar. Sukar ni orang yang ada pendapatan tapi tak ada simpanan. Jadi kalau berlaku apa-apa, mereka akan dalam keadaan yang macam terdesak. Ini juga dari AKPK mengatakan 50, ini sebelum COVID 53%, 52 ke 53% daripada rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan. Itu juga satu sebab saya buat benda ni untuk mereka faham kedudukan. Selepas kita ada stable. Stable ni pendapatan yang baik, tetapi mereka tidak mempunyai persiapan untuk menghadapi sesuatu yang berlaku seperti COVID. Pendapatan sebelum COVID 10,000, lepas COVID zero, tapi perbelanjaan sama. Jadi mereka tidak menyediakan teknik untuk pendapatan yang lain, contohnya simpanan untuk kita untuk masa sukar macam ni, ataupun ada tak pendapatan lain yang kita mula gunakan. Dan ini adalah benda-benda yang kita boleh actually dapat tahu daripada meter wang ni. Jadi ambil peluang untuk ketahui kedudukan kita supaya benda ni akan bagi kita apa yang patut aku lakukan sekarang. Dia bagi kita some clarity dalam kita nak buat sesuatu. Sesuatu perancangan tu dia perlu ada clarity. Kalau kita tak ada clarity, kita mungkin akan buat satu planning yang mungkin tak sesuai ataupun mungkin silap dan sebagainya. Jadi itulah yang sebenarnya dia ada 4 level, dan akhir level yang Allah sekali sukses untuk menunjukkan kita berada dalam satu keadaan kewangan yang mantap dan kita boleh meneruskan perjalanan-perjalanan yang lain. Jadi ini adalah apa yang anda boleh dapat daripada meter wang ni. Sebenarnya dia satu sistem yang percuma. Alright, mereka boleh just pergi dan
untuk melihat apa keadaan diorang ni. Yang bagusnya, bila kita dah tahu, kita bukan biar macam tu tau. Dia akan bagi tahu, awak kena buat ni, awak sekarang dah kena buat ni, awak dah kena buat ni. At least kita ada some kind of like guidance. Dan benda ni tak perlu pergi mana-mana. Tak perlu nak pergi sekolah ke whatever. Dekat online je. Jadi ini adalah satu kemudahan yang sebenarnya patut kita gunakan untuk kita menyedarkan, aku ni dekat mana ni? Sebab problem ramai orang ni dia tak tahu kat mana. Apa keadaan dia? Dia tak tahu. Jadi kita cuba nak buat, tapi dia cuba bayangkan kan. Cuba bayangkan orang tanya saya, aku nak pergi Langkawi. Kan? Apa saya boleh jawab? Saya kena tahu awak kat mana baru saya boleh cakap. Saya kalau saya kat Kedah, saya cakap kau naik je lah feri pergi Langkawi. Bang, saya kat Johor lah. Kau cakap lah dulu kau kat Johor. Jadi baru saya boleh bagi. Jadi sebenarnya ramai orang dia tak tahu di mana dia, tapi dia tahu mana nak pergi. Itu maksudnya masalah. Dia lah setiap orang kedudukan. Itu yang menjadi betul. Yang paling penting sekali yang telah Abang Abu katakan tadi kita perlu menyimpan, tak kiralah kita ni bergaji kecil ke, kita ni bergaji besar ke, tapi simpanan tu adalah amat penting. Baik Abang Abu, terima kasih. Nampaknya itu saja masa yang kita ada untuk hari ini. Terima kasih ke atas penerangan yang begitu jelas dengan berkongsi pendapat mengenai pengurusan kewangan. InsyaAllah nanti kita boleh jumpa lagi Abang Abu InsyaAllah dipersilakan. InsyaAllah. Okey Abang Abu, Assalamualaikum. Baik, itu dia tadi Abang Abu yang merupakan mekanik kewangan pengurusan kewangan peribadi. Baiklah, pengurusan kewangan peribadi kita ni sememangnya mempengaruhi gaya hidup seseorang individu dan pelbagai kaedah boleh dilakukan agar kewangan peribadi anggota dapat diuruskan secara bersistematik dan tidak dibebani dengan hutang yang tidak mampu dilansaikan. Hutang ni sebenarnya akan menyebabkan seseorang individu itu hina di siang hari dan gelisah di malam hari, sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Bakaki. Jadi rancanglah kewangan anda dengan bijak. Saya Azura Mokhtar mengakhiri koresponden bernama hari ini. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.